Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 7 April 2021 bersama saya Hafizah Munir Ahmad. Berita utama, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 90 juta ringgit untuk membeli aset bagi kegunaan pengawal pantai Sarawak, Sarawak Coast Guard. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, peruntukan tersebut telah dibentangkan dalam bajet 2020 pada 4 November 2019. Hari ini kita dapat menyaksikan sebuah kapal dan 6 buah bot telah siap, iaitu sebuah katamaran dan 6 buah bot interceptor dengan enjin berkuasa 1050 kuasa kuda setiap bot. Laju ini. Pada tahun ini insya-Allah 6 buah bot jenis interceptor akan beroperasi di perairan Sarawak untuk menjaga keselamatan nelayan kita dan sumber asli maritim di sepanjang pantai negeri ini. Pembinaan beberapa buah lagi kapal ronda laju untuk meronda pesisiran pantai sedang diurus secara tender terbuka oleh pihak yang berwajib, iaitu JKR. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Pelancaran Sarawak Coast Guard di tebingan Sungai Sarawak pada Rabu. Tambah beliau, aset-aset tersebut juga sesuai digunakan untuk membantu rakyat semasa banjir besar dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Dalam pada itu juga, Ketua Menteri turut memberitahu Sarawak Coast Guard akan menguatkuasakan undang-undang di bawah ordinan negeri. Antaranya ialah ordinan negeri, khususnya State Fisheries Ordinance 2003, Forest Ordinance 2015, Wildlife Protection Ordinance 1998, National Parks and Nature Reserve Ordinance 1998, dan yang penting juga Oil Mining Ordinance OMO 1958. Jelas Ketua Menteri lagi, penubuhan Sarawak Coast Guard juga membuktikan kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat. Terdahulu semasa melancarkan High Speed Broadband Connectivity Tumulu pada Rabu, Ketua Menteri memberitahu kerajaan Sarawak akan mempertingkatkan kelajuan liputan jalur lebar melibatkan lokasi pelancongan utama di negeri ini. Menurutnya, kualiti liputan di kawasan tumpuan pelancongan seperti di Taman Negara Gunung Mulu yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Menurutnya, kesaling hubungan kadar penembusan jalur lebar berkelajuan tinggi amat penting bagi memastikan para pengunjung serta penduduk setempat dapat berhubung dengan dunia luar. Jadi kita akan menambahkan perkara ini dan bermakna perhubungan kita akan lebih mantap lagi di antara satu sama lain. Kata oleh YB Datuk Gerawat memang benar. Anybody who check in hotel, nyasik nanya room, sini room saya ada. The first thing tanya, what is the password? That is the culture now. When you check in hotel, they don't ask for room immediately, but they will ask you, what is the password here? That means that is very, very essential. Sebab itu kalau tempat spot tourism, mesti kita memperbaiki internet connectivity. Kita gitu dah ada mulu heritage. Itu adalah nature heritage. Dalam pada itu, Ketua Menteri menambah kerajaan Sarawak menerusi Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan menambah baik kualiti liputan jalur lebar di kawasan bandar dan luar bandar menerusi pembinaan kira-kira 1,200 menara telekomunikasi. Jadi dalam hal ini memang kita hendak
menghubung seluruh kawasan luar bandar dengan konektiviti jalur lebar. Kerana untuk ekonomi kita bergerak, mesti ada ini. This basic infrastructure just like bekalan api, bekalan air dengan jalan raya. Dan internet pun infrastructure is very important, termasuk e-commerce. Laporan seterusnya, seramai 33 orang masyarakat India Muslim di Kuching telah mendaftar dan menerima kenyalang Gold Card KGC. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu pelbagai kemudahan dan manfaat ditawarkan kepada pemegang kad tersebut. Kita mempunyai rakan strategik yang memberi diskaun. Rebate 10% macam dia, dan lain-lain kemudahan daripada berbagai organisasi dan sektor komersial. Apabila yang mempunyai kenyalang Gold Card dia meninggal dunia, warisnya boleh memohon untuk bantuan ihsan kematian. Jadi bantuan ihsan kematian ini tujuannya adalah untuk urusan pengkebumian, pengurusan jenazah, pengkebumian ataupun untuk pengangkutan. Beliau berkata demikian dalam majlis pendaftaran KGC Liga India Muslim di Kuching pada Selasa. Tambah beliau, selain daripada KGC, kementeriannya turut menyediakan bantuan lain seperti bantuan ibu bersalin, Endowment Fund Sarawak EFS dan lain-lain lagi. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fatimah turut merasmikan reka bentuk dan pembinaan Pusat Komuniti India Muslim Sarawak. Pengerusi Liga India Muslim Kuching, Abdul Jalil Majid dalam ucapannya telah memohon dana berjumlah RM2 juta bagi membantu melengkapkan pembinaan pusat komuniti tersebut. Menjawab kepada permohonan itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu akan mengemukakan cadangan tersebut kepada Ketua Menteri dalam masa yang terdekat. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 2 kematian baru pada Rabu, menjadikan jumlah angka korban akibat pandemik itu meningkat kepada 116 orang. Menurut kenyataan media jawatankuasa Pengurusan Negeri JPBN Sarawak, kes membabitkan 2 warga tempatan di Sibu. Sementara itu, turut dimaklumkan sebanyak 332 kes baru COVID-19 telah dikesan, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 18,496 kes. Daerah-daerah yang melaporkan adalah seperti tertera. Dalam kenyataan sama, JPBNS telah mengisytiharkan 2 kluster baharu iaitu kluster Jalan Bangunan Kerajaan Bulduro dan kluster Sungai Kawi Meradong. Selain itu, daerah Dalat dan Daro telah bertukar status daripada status hijau kepada status kuning setelah masing-masing merekodkan 1 dan 4 kes jangkitan tempatan pada Rabu. Seterusnya, didebak dengan golongan memerlukan di daerah kecil itu terus dibantu menerusi program Skuad Kasih Sayang yang dilaksanakan baru-baru ini. Program itu turut menyaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam turun padang untuk menyantuni seramai 7 warga emas di Kampung Bungai Debak. Selain beramah mesra dengan penduduk, Muhammad Razi turut menggunakan kesempatan itu untuk menerangkan perkara yang berkaitan dengan permohonan baik pulih rumah. Pada sebelah petang, Adun Saribas berkunjung ke Kampung Serabang untuk melawat penduduk yang terlantar sakit dan menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban ahli keluarga. Manakala di Sibu, 9 buah rumah panjang di Sungai Rasau yang kini sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD menerima bantuan makanan. Sumbangan daripada Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan itu dihantar menggunakan bot dan dianggarkan berjumlah RM10,000. Senarai penerima bantuan seperti yang tertera.
Dalam pada itu, Senator Robert Lau Hui Yu merangkap pengerusi SUPP Bawang Asan berharap sumbangan itu dapat membantu meringankan beban penduduk terbabit. Penduduk sini ada 9 rumah panjang, ada semua 166 pintu. Ya, kita tolong di sini penduduk sajalah. Pun ada sini ialah sekolah, ada satu klinik, kebajikan pun ada hantar makanan sini. Kenapa kita hantar sini? Sebab sini tempat belum dapat sampai guna jalan raya. Sini orang mau beli barang, mau pergi pasar atau guna sungai. Ya, di sini lockdown memang lebih susah lah untuk orang sini. Ya. Saya harap kali ini kita dapat tolong, kita tolong. Bercakap kepada media semasa menghantar bantuan pada Selasa, beliau menambah rombongan mereka terpaksa menggunakan bot kira-kira 2 jam untuk tiba di penempatan tersebut. Sementara itu, Kaunselor Juti Belon ketika ditemui merakamkan penghargaan di atas usaha membantu mereka meringankan beban semasa berdepan detik sukar ketika ini. Saya sebagai mewakili semua tempat ini, semua kuasa rasa, beri ribuan terima kasih. Berterima kasih sangat-sangat dan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Negeri kerana telah prihatin sangat pada kami dan memberi bantuan yang sangat memuaskan hati kami. Terima kasih Kerajaan Negeri. Terima kasih GPS. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.